Apa ni Umi? Umi datang merisik Umairah Itu cincin merisik. Orang dulu-dulu cakap cincin bertanya. Cantiknya Umi. Ni mesti Ustaz Iqbal yang pilih kan? Bukan. Ustaz Syakir. Dia yang pilih cincin tu. Dia nak merisik Umairah jadi isteri dia yang sah. Tak apalah. Memang Ustaz Iqbal cintakan Nur Dania. Ustaz Iqbal adalah lelaki terbaik yang pernah aku jumpa. Tapi Ustaz Syakir adalah suami yang terbaik untuk aku. Dan mungkin juga Ustaz Iqbal suami terbaik untuk Nur Dania. Tak apalah Umairah. Kau kena redha tau. Itu dia sedutan drama cinta bersemi di cinta yang tidak berbalas lah, senang cerita apa yang dikongsikan sebentar tadi. Fatin, itulah di kita manusia. Kadang-kadang kita mengharapkan kepada sesuatu. Kita mengharapkan cinta seseorang tetapi tidak dibalas. Kita harapkan orang lain masuk meminang tetapi orang lain pula yang datang. Dan tadi katanya kita kena redha. Perkataan terakhir di sedutan drama itu adalah redha. Maksudnya dekat sini kalau pengharapan tu adakah lawannya redha? Maksudnya itu persoalannya. Ya, itu yang mungkin kita nak kupas hari ini dan kita nak bertanyakan kepada panel kita di studio. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan mereka terlebih dahulu lah kan. Dan juga kita nak Syirah mula di sebelah Syirah. Okey, di sebelah saya tetamu yang pertama Nasali. Assalamualaikum. Sihat ke? Lama tak jumpa. Last jumpa rasa tahun lepas. Ya, lama. Sihat Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan salam Ramadan. Salam Ramadan. Salam berpuasa. Dan juga di tengah-tengah kita ada Fimi Don. Hai Fimi. Sibuk ke bulan Ramadan ni? Bulan Ramadan agak tenang tahun tenang, ni. Alhamdulillah. Adalah berharapnya ada job. Tapi sabar, simpan sikit. Harapan terdengar tadi. Sabar. Terus Tapi okeylah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di hujung sekali pastinya kita lama juga tak jumpa ni tetamu kita Encik Muhammad Saiful Bahri Osman selaku perundi motivasi. Assalamualaikum Encik Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya on tour macam inilah. Macam mana Ramadan setakat ni? So far alhamdulillah dapat puasa seminggu penuh lagi. Alhamdulillah. Semua berbuka di rumah? Alhamdulillah. So far setakat ni masih lagi berbuka di rumah. Baik. Dah lalang Cik Saiful yang di hujung tu yang bercakap. Kita nak teruskan dengan Cik Saiful. Dah biasa memang macam tu. Dah biasa Kalau kita bercakap dengan perlu kata apa? Terlalu berharap. Adakah terlalu berharap ini, contohnya seperti isteri mengharapkan suami, anak mengharapkan ibu bapa, ibu bapa mengharapkan mungkin untuk yang warga emas dan sebagainya, kita saling ada kebergantungan. Tetapi bila bercakap mengenai terlalu berharap ni, adakah dia ada orang kata limitasi kalau kita nak buat pengharapan untuk kita mengelakkan kekecewaan, Cik Saiful? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada sahabat saya Fatin, so Syirah, so di hujung sana Cik Sally kita dan juga pelakon kecil dahulu. Sampai sekarang dah besar pada saya dah. Kan. Okey, baik. Soalan yang bagus. Bagi saya topik pada hari ini yang menariknya adalah terlalu berharap. So bagi saya kalau berharap saja tak jadi masalah sebab fitrah manusia itu Tuhan ciptakan dia berkeinginan kepada sesuatu. Okey. So bagi manusia yang tidak memiliki apa-apa keinginan kepada sesuatu maka dia adalah manusia yang paling ganjil dalam dunia. Okey. Pelik faham? So dia peliklah. Kalau ada 7 perkara ajaib tu dia yang ke-8. Dia yang ke-8. So tetapi apa yang kita nak bincangkan adalah bila mana seseorang itu meletakkan satu perasaan yang itu terlalu berharap, seolah-olah di dalam minda dia, dalam pemikiran dia, dia akan dan dia pasti memperolehi perkara tersebut. So konteks ataupun perbincangan kita pada ini saya rasa kita open, kita buka kepada topik yang lebih luas. Mungkin pengacara kita ada banyak soalan yang nak ditanya kepada dua orang sahabat saya, bukan kepada saya. So apa yang saya nak bawa untuk yang pertama ini adalah dari sudut pandangan psikologi. Teori psikoanalisis, Sigmund Freud mengatakan bahawa minda manusia ini ada dua. Minda sedar dan minda separa sedar. So minda yang sedar ini adalah dipengaruhi oleh 5 dari penglihatan kita ya, seperti mata, hidung, bau dan sebagainya, mulut dan sebagainya. Manakala minda separa sedar pula dia akan
memberi respon ataupun menyimpan memori-memori tersebut di dalam minda seseorang. So, yang biasanya yang terjadi yang mempengaruhi perasaan ataupun emosi seseorang tersebut kepada ingin terlalu berharap kepada sesuatu adalah disebabkan yang tersimpan di dalam memori kepala dia. Buat ini mesti dapat macam ni. So what happen kalau kita buat benda tersebut tak dapat. And that seperti mana yang pembukaan mukadimah tadi itu, mulalah emosi kita pada ketika itu berasa sedih, kecewa dan sebagainya. So apa yang saya nak maklumkan dekat sini adalah kita kena faham bahawa untuk kita melihat perkara tersebut balance So jarang-jarang manusia menggunakan yang dipanggil sebagai God spot ataupun titik ketuhanan yang berada di dalam kita punya lombus So ini ditarifkan sebagai titik kepada ketenangan dan ketenteraman di dalam otak seseorang manusia tersebut. Sebab itulah Allah katakan di dalam surah Qaf ayat yang 50, sesungguhnya aku, kata Tuhan, lebih dekat daripada hamba-hambaku seperti mana lebih dekatnya aku berbanding dengan urat lehernya. Subhanallah. Makin dekat sangat tu kan. Allahu Akbar. Jadi bila kita mengetahui bahawa terlalu berharap tersebut kebiasaannya dia akan membawa konotasi ataupun kesan yang lebih negatif berbanding dengan berharap. Okey, faham. Bermaksud dekat sini Fatin, berharap itu adalah normal untuk manusia, tetapi yang jadi masalah perkataan terlalu berharap itu. Dan bercerita mengenai terlalu berharap ini, saya mulakan dengan Nas terlebih dahulu ya Fimi. Pastinya kita pernah alami episod-episod yang kita mengharapkan sesuatu. Macam Nas sendiri pasti ada sesuatu yang pernah Nas terlalu harapkan, sama ada dia jadi ataupun dia tak jadi. Mungkin ada sesuatu yang dikongsikan. Ya, I suka bila cakapkan bila terlalu berharap tu. Sebanyaknya kita melihat banyak yang dekat luar sana, terutama sekalinya kaum wanita. Sebab dia lebih emosi, dia lebih hormon dia terlebih sikit kan. So bila kita terlalu berharap itu sebagai seorang wanita, dia akan terjerumus kepada kekecewaan yang melampau. Kerana satu mengharapkan, kalau yang berkahwin mengharapkan daripada suami. Apabila kita buat sesuatu, kalau suri rumah lah kan, bercakap pasal isteri melakukan kerja rumah, menguruskan anak-anak, kamu mereka kan. Tapi kita sebagai wanita selalunya kita berharapkan bila suami kita pulang, dia akan macam menguruskan benda lain, membantu. Tetapi bila dapat sama-sama tu, tapi bila dapat yang tak sama-sama tu, dia akan berbalik kepada kekecewaan yang melampau. Dan bila benda ni, orang kata virus, kalau sikit lama-lama jadi bukit kan, lama-lama dia akan meletup dan terjerumus kepada satu lagi topik, depression. Topik seterusnya. Akan panggil Nas lagi sekali. Tapi sebagai manusia memanglah kita banyak sangat mengharap. Tapi kadang-kadang kita, kalau untuk saya kena terlalu sedar bahawa boleh berharap tetapi orang kata ukur baju badan sendirilah. Jangan terlalu sangat. Kena rasional. Rasional. Maksudnya Nas dah boleh orang kata menguruskan emosi lah. Maksudnya terlalu tu dah tidak, dia macam apa-apalah. Pada awal-awal umur yang lebih remaja, terlalu tu selalu. Tetapi bila dah semakin matang, I suka semakin matang, dia macam terlalu tu kita tu tak naklah tolak tepi. Sebab kita dah mengalami kekecewaan banyak. Banyak kekecewaan yang kita macam tak boleh berharap sangat ni, tak boleh terlalu berharap sangat. Pengalaman tu mengajar. Pengalaman mengajar. Sebab dia membuatkan kita akan kesihatan kita akan terganggu, pekerjaan kita akan terganggu, fikiran kita akan terganggu. Jadi untuk kita hidup dalam dunia yang banyak stres ni, kita janganlah terlalu ya. Janganlah terlalu. Tapi tak tanya kepada Fimi, sebab tadi kata Ramadan dia tenang-tenang. Adakah tak terlalu tapi mengambil orang kata ketenangan untuk orang kata mengharap tapi tak meletakkan harapan yang tinggi? Dia sebenarnya kalau mengharap ni, kalau terlalu tu maksudnya terlalu banyak benda yang kita mengharapkan ataupun satu benda tu yang berlebihan kita mengharapkan. Nak kena tanya balik ni So contohnya, kalau saya berharapkan saya dapat job, saya berharapkan saya dapat buka dengan family, saya berharapkan saya buka dengan kawan, saya berharap. So ada banyak harap. Itu pun kira terlalu berharap juga. Kan? Ataupun saya nak berjaya dalam hidup dan itu yang saya mengharapkan. Merangkumi semua. So mana satu kan? Macam contoh hari ni producer ajak saya datang, saya mengharapkan Fimi dapat cakap dengan best. Ataupun saya tak cakap, saya tak ada mood langsung. Kita berharap juga. Saya set alarm tadi, saya nak bangun sahur. Apakah saya set pukul 5 pagi? Kalau saya meninggal pukul 3,
So maksudnya kesudahannya kita mengharap atas semua benda yang kita buat. Betul. Apa benda yang kita bercakap, apa yang saya cakap, apakah respon akan menino. Saya harap sangat semua orang akan terima. So bagi saya harapan itu again semua akan berharap. Tetapi berapa banyak? So pada pendapat saya untuk syuting ke apa ke tahun ini kita berharap pada satu benda yang tidak akan kecewakan kita. Yang tidak akan kita kecewa iaitu Tuhan. Tuhan tidak akan kecewakan kita. Bila kita berharap atas manusia, atas situasi, atas siapa, confirm akan kecewa sebab ada kebarangkalian untuk kita tak dapat. Satu saya sembang dengan Faizal Tahir. Faizal Tahir kata berharap dengan Tuhan je Fimi. Satu saya ada lagu sambut sampai aku mati buat untuk Tuhan. So macam mana pun berharap akan apa saja yang Tuhan tentukan. Kalau gagal, aku harap kegagalan yang Tuhan bagi pada aku ni akan ada kebaikan akan datang nanti. Itu pendapat saya. Dan kata-kata Fimi ni ada kena-mengenanya juga dengan komen. Sebelum tu awak ada nak cakap sesuatu sedikit. Adakah kata kenyataan ataupun pandangan Fimi ni selepas ada kekecewaan yang berlaku sebelum ini Fimi? Menjadi titik tengahnya tu. Saya rasa dia menjadi satu pengajaran tu adalah kan sebab dia macam untuk seumpama kan panggil gambling kan. The more you put in dia 50-50% chance. Kalau tak dapat the more you put, the more you lost. So kekecewaan itu lebih besar, sama besar dengan harapan tu. Suka saya dengar. Okey, baik. Saya nak kongsikan juga daripada rakan kita yang saya kira boleh relate dengan apa yang dikatakan oleh Fimi. Daripada Izafir Aziz katanya salam Ramadan. Pada pendapat saya tak salah berharap tapi jangan terlalu tinggi pada apa jua yang kita inginkan kerana kita jangan lupa berdoa pada Allah. Sebagai langkah kita tak lupa pada siapa yang kita perlu utamakan. Yang paling utama keredaan ibu bapa. Itulah yang tepat dan juga sepenuh keberkatan dari Ilahi. Betul. Itu mungkin perkongsian sangat baik saya kira. Tetapi saya nak ambil peluang ini untuk tanya kepada Cik Saiful. Kalau kita ada kata kekuatan untuk kita menguruskan emosi dengan baik. Tak apa, bukan rezekinya lagi sekarang kita macam tu. Tetapi ada antara dalam kalangan masyarakat kita yang mungkin dah cuba banyak kali, mungkin kefahaman tu kurang. Bagaimana untuk mereka mengubati hati mereka dan juga faham konsep tu? Okey, terima kasih. Soalan yang bagus, Soatin. Baik, cara untuk rawat, orang kata medication plan ataupun kaedah untuk memberi rawatan yang terbaik, seandainya kita rasa kecewa di atas apa yang kita mengharapkan tak dapat. Yang pertama saya rasa ubah cara kita berfikir kepada apa yang kita inginkan. So manusia ni kadang-kadang bila fikirannya tersebut tidak diselaraskan dengan sesuatu yang rasional, seperti apa yang saya katakan tadi, ukur baju di badan sendiri. So itu yang menyebabkan dia akan rasa lebih kecewa. So baik, paling contoh yang paling mudahlah. Mungkin minda kita mengatakan bahawa seperti Fimi katakan tadi, dengan job yang banyak kita dapat tersebut, kita akan gembira, kita akan hidup mewah dan sebagainya, senang hati dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya ada orang yang dengan duit yang banyak tersebut tidak boleh memberi kebahagiaan. Betul tak? Dan ada orang yang duduk dalam kemewahan tetapi tidak boleh memberi tidur yang nyenyak, tidur yang lainnya. So pendek kata, sebenarnya apa yang Tuhan takdirkan kepada diri kita pada ketika itu adalah yang terbaik untuk diri kita. So yang ini yang kadang-kadang susah untuk kita merawat hati kita sebagai insan terhadap sesuatu takdir yang kita sebutkan tadi itu, berdamai dengan takdir. Dan nombor dua adalah bagaimana sikap seseorang manusia itu, iaitu yang dinamakan sebagai tawakal. So saya ambil konsep ini walaupun saya bukanlah ustaz, tetapi saya suka perkataan tawakal itu kerana tawakal ini adalah sesuatu tindakan, perbuatan yang bila mana manusia lakukan, berusaha, hujung ending dia apa? Serahkan kepada Tuhan yang terbaik. Tapi minta maaf yang menyebabkan ramai yang kecewa kerana terlalu mengharap ini, di hujungnya tidak ada tawakal. Sedangkan di dalam surah At-Talaq ayat ketiga, Tuhan dah menyatakan bahawa barang siapa yang bertawakal, that means maksud apa? Setelah berusaha, maka dia datang kepadaku untuk aku menentukan yang terbaik untuk dirinya. Maka Tuhan kata apa? Janji Tuhan adalah akan aku sempurnakan segala keinginannya. So isunya soalan yang Fatin katakan tadi, bagaimana kita, masyarakat yang ada kat luar sana, termasuk saya sendiri, untuk didik diri kita dengan memandang sesuatu apa yang kita tidak peroleh tersebut adalah datangnya, puncanya adalah diri sendiri juga yang mempengaruhi. Contoh mencari jodoh, maaf bukan nak kata semua orang tak ni contoh je. Bercinta kali pertama gagal, bercinta kali kedua gagal, bercinta kali ketiga pun gagal. Udah kalau tiga-tiga ni kita pakai watak Kak Long, minta maaf lah, bukan yang marah yang ada Kak Long kat luar sana tak ada watak yang tegas dan sebagainya, yang menyebabkan
penolakan berlaku daripada pasangan tersebut, maka ingat apa yang Nabi katakan, barang siapa yang melalui jalan yang sama, dipatuk oleh ular yang sama, mendapat sakit yang sama, maka kata Nabi SAW, itulah orang yang paling bodoh. Sebab apa? Sebab dia repeat, diulang. Itulah ada kalanya, kadang-kadangnya dia akan menjurus kepada kita punya keinginan ataupun pengharapan tersebut tidak diperolehi. Faham. Saya suka bila Encik Saiful katakan tadi mengenai usaha, yang mungkin saya boleh tanyakan soalan seterusnya kepada Nas ini juga. Bila kita cakap tentang usaha, bila kita dah lakukan sesuatu kerja dengan baik dan sebagainya, pasti kita harapkan, mungkin kita harapkan pengiktirafan, kita harapkan pujian dan sebagainya. Akan tetapi untuk kita letakkan harapan kan Nas, kita kena rasional, kena seiring dengan usaha yang kita lakukan. Jangan kita buat seciput, kita harapkan yang seciput. Kena seiring, betul. Apa yang boleh Nas katakan? Betul, itu sangatlah betul sebab takkanlah kita kalau saya bekerja, kalau kita berlakon dalam kerjaya saya, kita berlakon sekadar lalu lalang. Lalu lalang you nak minta award. Lalu lalang you nak minta bayaran beribu-ribu. Jadi tidaklah. Jadi tapi kepuasannya adalah sebagai seorang pelakon, bila kita bekerja seikhlas hati, bila kita betul tawakal dengan apa yang rezeki yang akan datang dan orang kata job yang akan datang, tawaran yang akan datang, dia punya magic di akhir tu adalah sesuatu nikmat yang sangat indah. Sebab dahulunya saya buka-buka tak boleh ni, tak ada kerja ni, tak ada job ni, tak ada duit ni. Tapi bila kita duduk dan macam aku berserah dan aku tawakal, dan apa yang rezeki yang ada ni, semoga rezeki ni diberkati, semoga rezeki ni halal, aku kerja dengan ikhlas, nawaitu yang betul. Kita tak dapat, dia punya pulangan tu, ada sebab berlakon saya pun tak tahu saya punya gaji berapa pun. Saya tak tahu saya punya payment berapa pun. Kalau berlakon je. Nanti payment nanti kita uruskan. So bila kita macam tak apalah. Masa tu kan buat, tapi dia punya ujung result tu, bayaran yang diterima, ataupun saya rasa macam alhamdulillah, inilah rezeki aku, inilah berkat usaha aku. Balik 2-3 pagi tengah tak cukup tidur dengan apa yang ada. Jadi kata betul, tawakal tadi, dan juga berharap dengan usaha kita setimpal dengan apa yang kita dah lakukan tu. Pulangan dia pasti, yakin ya Allah, pastinya setimpal, dan pastinya orang kata berbaloi dengan apa yang kita lakukan. Kalau itulah kata bola berharap, tu lalu lalang nak dapat award macam mana? Nak masuk naik kapet. Macam mana? Betul. Mana boleh macam tu? Itu jaminan dia lah kan? Ya, betul. Okey, kita nak kongsikan ini daripada Nur Khalida. Assalamualaikum. Saya nak share pasal berharap saya pada sahabat baik saya. Oh, ini friendship lah kan? Dulu saya sangat berharap pada dia untuk ada waktu susah senang. Tapi bila saya dipulaukan oleh dia, saya terlampau kecewa sampai dirujuk ke pakar psikiatrik. Selepas itu, saya sedar yang Allah itu hanya ingin kita terus berharap padanya. Salam Ramadan, Fatin dan Syira. Salam Ramadan awak, Khalida. Dan ini antara salah satu senario yang berlaku yang mana mengharapkan kepada manusia, last kali dia yang kata kesan tu berlaku kepada dia. Mungkin Fima ada pengalaman juga yang berkenaan dengan kawan-kawan ini. Kadang-kadang bila kita muda tu, kita punya kata friendship tu sangat berbeza bila kita dah meningkat usia ni kan. I agree. Pernah tak dalam kata kelompok rakan-rakan yang topiknya macam kalau kau nak kau mesti dapat. Maksudnya itu satu pengharapan, tapi dalam segi yang mungkin tak nampak sangat. Dia bila dalam kawan-kawan ni, apakah definisi kawan tu? Macam maksudnya apa kau nak aku akan tolong lah. Tolak duit ke tepi, tolak makan ke tepi, aku tolong ikhlas. Tapi sejauh manakah ikhlas itu? Adakah itu template? Template dari kata-kata friendship, maksudnya kata-kata sebagai seorang kawan, aku akan tolong. Mungkin tapi sejauh mana? Kadang-kadang benda tu dikeluar secara tak sengaja sebab dah sahabat kan. Dia macam aku tayar aku pancit kan. Okey, aku tolong kau. Aku sampai. Tapi bila kalau katakan kebarangkalian saya pula tayar pancit, tapi dia dekat Kedah ke apa, dah tak boleh datang apa. Masa aku tolong kau. So sejauh manakah ikhlas itu tolong kan? Dia berbalik ke again, jangan mengharaplah. Kau buat ikhlas habis kan. Sebab bila kita buat dan kita berharap, maksudnya we want something in return. Tapi macam mana kalau tadi jalan kat belakang ekstra, tiba-tiba dapat award. Tidakkah bukan itu apa yang awak harapkan? Itu adalah rezeki kan. So maka benda yang baik dan yang buruk akan ditentukan oleh Tuhan je. So kalau time tu kawan tu tak boleh nak tolong tayar pancit tu, janganlah in return put the burden on that person. Betul. Kan bukan dia yang nak kita tayar pancit juga. Janganlah diungkit kita punya. Dia akan naik ungkit nanti.
nanti. Saya suka bila Fimi bagi contoh kita bantu kawan dan sebagainya. Tapi Encik Saiful, dalam kita membantu kawan-kawan betul, kita ikhlas. Akan tetapi kalaulah ada timbul-timbul kita mengharapkan sesuatu daripada pertolongan kita buat kerja, kita harapkan award, kita buat kerja, kita harapkan itu dan ini, adakah kita tak ikhlas ataupun macam mana tu kita bagi? Terima kasih. So bila kita sebut tentang ikhlas ni, kalau tak salah saya teringat apa-apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali yang mengatakan bahawa sesungguhnya ikhlas itu umpama semut hitam yang duduk di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Dia takkan nampak. So dan adakah nak dapat award tu pun orang kata buat sesuatu kita mengharapkan mesti ada dapat timbalan dan sebagainya. Baik, dekat sini saya memecahkan ia kepada sama ada ianya sebagai keperluan untuk hidup. So kalau kita tengok teori Maslow, bawah sekali itu dia akan pergi kepada keperluan untuk hidup, iaitu persekitaran, makanan dan sebagainya. Bagi saya sangat mustahil lah. Contoh Fatin datang ke TV3 ni buat kerja, tak apa, bos jangan bayar gaji saya ikhlas. Mulia kan? Sama lagi so untuk pada pandangan saya, ikhlas itu perlu diletakkan pada tempatnya. Dan ikhlas itu merupakan asas yang dia tidak boleh diganggu. Yang ikhlas itulah yang akan merawat segala kedukaan emosi yang ada dalam jiwa manusia. So kenapa? Sebab bila kita terlalu mengharapkan kepada sesuatu dan kita tak dapat benda tersebut, maka ikhlas akan menjadi penawar kepada emosi tersebut dengan mengatakan bahawa apa? Dia akan ubah minda kita dengan mengatakan apa? Sesungguhnya apa yang aku tidak peroleh itu merupakan teguran daripada Tuhan. Sebagai contoh. Kan, teguran daripada Tuhan. So, kenapa Tuhan tegur? Oh, rupa-rupanya Tuhan itu bersifat cemburu yang tidak mahu disekutukan. So, kita mengharapkan sahabat kita bantu kita, tapi Allah kata no. Jangan harap kepada sahabat itu, harap kepada aku. Sesungguhnya akulah yang sebaik-baik memberi pertolongan dan bantuan kepada kamu. So, maka bagaimana nak wujudnya perasaan ataupun pemikiran tersebut? Dia dipandu oleh yang dikatakan oleh Syirah tadi, iaitu ikhlas. Ikhlas ni dia sesuatu perasaan yang sukar untuk dapat, tetapi bila diperoleh perlu dijaga sebaik mungkin. Okey, wow. Macam ni rasa bukan tertampar tapi terkesan dengan apa yang dikongsikan. Okey, saya nak bagi ini mungkin yang selalu sangat berlaku kalau bulan Ramadan. Kita dah plan dengan kawan-kawan ni nak buka puasa sama-sama. Nak buka puasa sama-sama sebab puasa tahun lepas tak sempat, masing-masing komitmen lah sebagainya. Puasa tahun ni kita dah plan-plan, tak jadi juga. Bawa tahun depan. Itu perlu berharap ataupun macam tak payah ada pengharapan langsung dah. Kalau dalam kes ni kebanyakan kawan-kawan yang kurang komitmen dia akan berharap. Tapi yang banyak komitmen tu dia akan macam insya-Allah ada tak adalah ada sampai bergaduh, ada sampai tak bertegur. Sebab apa? Sebab dah janji ni tahun lepas tak ada, tahun ni tak ni. Tapi macam tak payah berharap sangatlah, tenang-tenang. Raya minta maaf. Raya minta maaf. Apa? Tak jadi kan? Nanti raya kita minta maaf. Raya kita minta maaf lah. Kosong-kosong lah. Sekarang kan ada video call. Betul. Okey, dan Fimi mungkin ada kata-kata untuk penonton kita, kekuatan untuk mereka mulai hari ini. Boleh berharap tetapi janganlah orang kata meletakkan harapan tu di satu tempat yang mungkin tak dicapai. Itulah dia. Itulah dia. Saya rasa apa yang kita sampaikan tadi itu sangatlah tepat. Dan kesudahannya, dia jangan letak harapan kepada apa-apa yang ada di dunia. Letaklah harapan di sana. Apa-apa kita buat kat sini, mengharapkan di sana. Di sana, di alam sebalik mata. Maksudnya di alam syurga. Itulah yang kita mengharapkan. Jangan apa kalau kita buat kat dunia ni, sebab dunia ni sekejap je, dia tak mewah pun. Tak mewah apa kita dapat balik kat dunia ni, habis kat dunia ni juga kan. Patah tumbuh yang hilang berganti, maka yang akan selamanya di syurga saja. So usahalah ke sana. Itulah saya pun tak pandai tapi itu pun yang saya mengharapkan. Betul. Baik, dan mungkin secara ringkasnya sedikit dari Encik Saiful, silakan. Okey, secara ringkas untuk nasihat kepada diri saya dan untuk semua penonton-penonton yang ada dekat rumah sana. Manusia ni dia sibuk dan berharap sangat kepada rezeki yang besar. Tetapi dia lupa kepada yang memberi rezeki. Manusia ni dia sibuk dalam mengejar dan mencari kebahagiaan, tetapi dia lupa kepada siapa datang dan daripada siapa bahagia itu datang. So pendek kata,
So bila mana kita tidak melupakan Tuhan yang memberi tersebut dan kita mengharapkan satu harapan yang besar kepada Tuhan, janji Tuhan, sesungguhnya aku tidak akan mengecewakan hamba-hambaku dan janganlah di kalangan hamba-hambaku itu berputus asa di atas apa nikmat yang telah aku berikan. So surah Az-Zumar. So maksudnya secara kesimpulan, perkataan terlalu berharap bukanlah perkataan yang salah, tetapi kesilapannya kita meletakkan perasaan dan juga emosi dan pemikiran itu kepada insan ataupun kepada makhluk. Tetapi kalau kita meletakkan terlalu mengharap itu kepada Tuhan, pasti kita dapat. Betul. Baik. Wallahualam. Wah, itu dia. Kita tukar mindset kita mulai hari ini, okey? Dan mungkin kita bersederhana dalam meletakkan pengharapan dan juga kita kurang pengharapan untuk manusia. Allah yang satu. Betul. Yang penting kita kena rasional dalam apa yang kita letakkan. Baiklah, Nas Sally Fimidon dan juga Encik Muhammad Saiful Bahri Osman. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian untuk hari ini.